Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sukatan Pelajaran STPM Baharu 910 Bahasa Melayu. Sukatan pelajaran ini menggantikan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang lama yang telah digunakan sejak tahun 2000. Sukatan pelajaran baru ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Matlamat Sukatan Pelajaran STPM Baharu Bahasa Melayu pertama, melahirkan pelajar yang dapat berbahasa Melayu dengan cekap dan berupaya untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Kedua, menghasilkan lulusan bahasa Melayu yang berdaya saing dan dapat memenuhi keperluan pasaran kerja. Dan ketiga, mengukuhkan rasa sayang akan bahasa Melayu dan berbangga menggunakannya. Objektif, membolehkan pelajar memahami sejarah kekeluargaan dan perkembangan bahasa Melayu. B. Menguasai dan menggunakan sistem bahasa Melayu dengan betul. C. Memahami, menginterpretasi dan mengulas kandungan bahan bacaan tentang pelbagai bidang. D. Memahami wacana, retorik, variasi dan laras bahasa dengan betul dan dapat menggunakannya dengan berkesan. E. Memahami, memilih dan menggunakan kosakata mengikut konteks dan dengan gaya yang sesuai. F. Mengungkapkan fikiran dengan menggunakan bahasa yang betul, baik dan berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. G. Mengembangkan sesuatu idea secara tersusun, padat dan meyakinkan sama ada secara lisan atau tulisan. H. Mengenal pasti kesalahan bahasa, menjelaskan sebab kesalahan dan membetulkannya. I. Menguasai kemahiran insaniah seperti kerja secara berkumpulan, kepimpinan, keupayaan menyelesaikan masalah, keterampilan berkomunikasi dan lain-lain dalam konteks penggunaan bahasa. Kandungan sukatan pelajaran. Kandungan sukatan pelajaran ini dibahagikan kepada 3 penggal, iaitu penggal pertama, penggal kedua dan penggal ketiga. Pembahagian mengikut penggal. Sukatan pelajaran penggal pertama meliputi tajuk 1. Sejarah dan perkembangan bahasa Melayu, 2. Fonologi bahasa Melayu, 3. Pembacaan kritis dan analitis, 4. Penulisan esei tidak berformat. 1. Sejarah perkembangan bahasa Melayu. 1.1 Asal-usul bahasa Melayu yang meliputi konsep Melayu, salah silah bahasa Melayu, hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu. Hasil pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan konsep Melayu, asal-usul bahasa Melayu, hipotesis tempat asal bahasa Melayu dan membuat pengelompokan bahasa. 1.2 Bahasa Melayu kuno meliputi konsep bahasa Melayu kuno, ciri-ciri bahasa Melayu kuno dan bahan bukti penggunaan bahasa Melayu kuno. Hasil pembelajaran, pelajar dapat kenal pasti ciri bahasa Melayu kuno, menyatakan bukti dan menjelaskan konsep bahasa Melayu kuno. 1.3 Bahasa Melayu klasik meliputi konsep bahasa Melayu klasik, ciri-ciri bahasa Melayu klasik, perkembangan aksara Jawi, bahan bukti penggunaan bahasa Melayu klasik, fungsi bahasa Melayu klasik. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti ciri bahasa Melayu klasik, menyatakan bukti penggunaannya dan menjelaskan konsep bahasa Melayu klasik. 1.4 Bahasa Melayu moden meliputi konsep bahasa Melayu moden dan tahap perkembangan bahasa Melayu moden ini kepada 2. A. Bahasa Melayu moden pra-merdeka, iaitu sumbangan tokoh asing, sumbangan tokoh tempatan dan sumbangan pertubuhan dan juga institusi. Yang kedua, B. Bahasa Melayu moden pasca merdeka meliputi akta-akta yang berkaitan, Dewan Bahasa dan Pustaka, perancangan bahasa Melayu, fungsi bahasa Melayu moden, penubuhan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia dan sumbangan institusi lain. Hasil pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan konsep bahasa Melayu moden, mengenal pasti cirinya, menjelaskan perancangan bahasa Melayu moden, menyatakan peranan institusi dan tokoh dalam perkembangan bahasa Melayu moden dan menjelaskan fungsinya, dan pelajar juga dapat menjelaskan perkembangan ejaan
dan membandingkan ciri bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. 1.5 unsur asing dalam bahasa Melayu meliputi latar belakang peminjaman bahasa sumbernya, misalnya bahasa Sanskrit, Arab, Parsi, bahasa-bahasa daerah di Indonesia, bahasa Cina, bahasa Tamil, Portugis, Belanda dan bahasa Inggeris. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti unsur-unsur asing dalam bahasa Melayu dan mengetahui sumbernya serta menjelaskan sebab peminjaman. Yang kedua, bidang fonologi. 2.1 konsep-konsep penting iaitu meliputi konsep bunyi, konsep fonim, konsep alofon, konsep huruf dan konsep suku kata. Hasil pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan konsep fonetik fonologi, membezakan konsep bunyi, fonim, huruf, suku kata dan menentukan fonim dan alofon. 2.2 penggolongan dan penghasilan bunyi bahasa iaitu bunyi vokal, bunyi konsonan asli dan konsonan pinjaman dan bunyi diftong. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mendefinisikan jenis-jenis bunyi bahasa, mengklasifikasikannya mengikut cara penghasilan, membezakan fonim asli dengan fonim pinjaman, melukis, melabil, rajah alat pertuturan, mengenal pasti lambang-lambang fonetik dan menggunakannya dengan betul. 2.3 struktur suku kata bahasa Melayu iaitu meliputi struktur suku kata asli bahasa Melayu, struktur suku kata pinjaman. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti struktur suku kata bahasa Melayu dan membezakan suku kata asli dengan suku kata pinjaman. 2.4 sistem ejaan bahasa Melayu iaitu pola keselarasan vokal, pengejaan dan hasil pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan konsep keselarasan vokal, mengenal pasti pola dan kekecualiannya dan menggunakan sistem ejaan dengan betul. 2.5 tanda bacaan meliputi semua jenis tanda bacaan yang digunakan dalam bahasa Melayu dan hasil pembelajaran ialah pelajar dapat menggunakan tanda bacaan dengan betul dalam penulisan. 3.0 pembacaan kritis dan analitis. Pembacaan analitis kritis ini merangkumi aspek kemampuan pemberian maksud perkataan frasa atau ayat dalam teks, pembezaan fakta dengan pendapat, penyusunan dan pengolahan idea, membuat inference, ramalan, frasa dan kesimpulan, memberikan pandangan, ulasan dan kritikan, menggunakan bahasa yang baik dan berkesan, dan teks yang disediakan itu merupakan teks prosa yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan. Hasil pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan maksud perkataan, frasa, klausa atau ayat dalam teks, mengesan idea, message atau fakta, mengolah semula idea atau fakta, membuat inference, frasa, kesimpulan dan mengulas isi teks dengan bahasa yang berkesan. 4. Penulisan esei tidak berformat. Bidang tajuk untuk esei meliputi bidang ekonomi, pendidikan, sukan dan rekreasi, bahasa, seni, budaya dan sastra, sains dan teknologi, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Hasil pembelajaran, pelajar dapat menyampaikan isi atau idea dan memperkembangkannya secara tersusun, padat dan lancar, dapat mengulas tajuk dengan bernas dan mampu menghasilkan esei yang menepati tajuk dalam bentuk wacana yang utuh. Sukatan pelajaran bagi penggal kedua meliputi tajuk 1. Morfologi, 2. Sintaksis, 3. Analisis kesalahan bahasa dan 4. Penulisan esei berformat. 1. Morfologi. 1.1 konsep-konsep penting iaitu konsep morfem, jenis-jenis morfem, konsep alomorf, konsep morfofonim dan konsep kata. Hasil pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan konsep morfologi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan morfologi. 1.2 bentuk kata meliputi kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti
dan mengkategorikan kata mengikut bentuk, menganalisis kata dan membezakan kata terbitan, kata ganda dengan kata majmuk. 1.3 golongan kata iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti kata mengikut golongan, mengkategorikan kata mengikut golongan ataupun jenis dan menggunakan kata mengikut konteks. 1.4 proses pembentukan kata meliputi proses pengimbuhan dan ini meliputi juga jenis imbuhan, fungsi imbuhan dan maknanya sekali. Yang kedua, pemajmukan iaitu jenis-jenis kata majmuk. Ketiga, penggandaan, jenis, fungsi dan makna penggandaan. 4, pengakroniman iaitu jenis akronim. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti jenis, fungsi dan makna imbuhan dan gandaan, jenis-jenis kata majmuk, menganalisis binaan kata, membina kata dengan betul, mengenal pasti akronim dan jenisnya, dan menilai ketepatan proses morfologi. Yang kedua, sintaksis. 2.1 definisi sintaksis iaitu meliputi konsep ayat, konsep klausa, konsep frasa, dan konsep subjek dan predikat dalam ayat. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mendefinisikan sintaksis dan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan kajian sintaksis. 2.2 jenis dan binaan frasa meliputi frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa seni nama. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti jenis frasa, rumus frasa, unsur-unsur frasa dan membina frasa dengan betul. 2.3 jenis dan binaan klausa meliputi klausa bebas dan klausa tak bebas. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti jenis klausa, unsur-unsurnya dan membina klausa dengan betul. 2.4 pola ayat dasar iaitu pola FN diikuti FN, pola FN diikuti FK, FN diikuti FA dan FN diikuti FS. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti ciri ayat dasar dan rumusnya, membezakan ayat dasar dengan ayat tunggal, membina ayat dasar dengan betul dan menganalisis binaan ayat. 2.5 susunan konstituen ayat. Yang pertama ialah ayat susunan biasa. Ayat susunan biasa. Yang kedua, ayat songsang. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti susunan konstituen ayat mengikut susunannya dan menganalisis ayat. 2.6 ragam ayat, ayat aktif dan ayat pasif. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif, membezakan binaannya, membina dan mengubahnya, mengenal pasti ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif, mengkategorikan jenis-jenis ayat, membezakan jenis-jenis ayat pasif, serta membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul. 2.7 jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti dan membezakan ayat mengikut jenis dan membina pelbagai jenis ayat dengan betul. 2.8 bentuk ayat iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti dan membezakan ayat tunggal dengan ayat majmuk, menganalisis, membezakan jenis-jenis ayat majmuk dan membina pelbagai jenis ayat dengan betul. 2.9 proses penerbitan ayat meliputi 1 konsep iaitu konsep penerbitan ayat, proses penerbitan ayat iaitu proses pengguguran, proses penyusunan semula dan proses perluasan. Hasil pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan konsep ayat terbitan dan proses penerbitannya, menganalisis ayat terbitan, membina